Assalamualaikum San. Waalaikumsalam, Pak. Tunggu sekejap San, dia orang. Tunggu kejap. San hari ni betul kan? Kerja kan San? Ya, Pak. Okey. Lagi seminit San. Tak apa. Saya pun tengok kerja sikit. Okey. San. San. Oh San. Ya, Pak. So sekarang 6.34. So better kita teruskan dulu lah ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersiaran lagi pada hari ini, hari yang keempat pusingan ketiga. Jadi kita mulakan majlis kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, so kita sambung hari ini pada muka surat pada ayat ke-77, muka surat 12. Okey. So baca dulu, saya baca dulu, lepas tu saya baca habis yang kedua pasal dulu Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله
الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Okey, ayat 77. Dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. 79. Dah baca semalam kan? Ya ke? Saya baca dulu lah. Ya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka kerana tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka kerana apa yang mereka perbuat. 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kami menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Atau kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? So, benda ni dah baca ya. Jadi Sal sambung muka surat baru, Sal. Ambil separuh surat baru 13. 13. Tapi hari ni kan kita belajar ke surat baru. Surat baru. Ya. Kan? Pagi ni muka surat 3. Malah dah baca 12. Okey. Surat 13. Boleh So je saya baca ayat 84 hingga 85. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqahum la tasfikuna dima'akum la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ayat baru ke nak ulang balik? Ayat baru lah ya? Ayat baru. Sama saya tum. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alayhim bil ismi wal udwan wa in ya'tu usara tufaduhum
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو وإن يأتوكم bukan ya وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Maksudnya 84. Kak Ti baca nanti. Kasih Kak Ti. Terjemahan 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpah darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu daripada kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. 85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan daripada kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang sesuai bagi orang yang berbuat demikian. Di antara kamu selain mendapat cacian dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bani Israel melanggar semua janji dan sumpah yang diikrarkan oleh mereka sebagaimana yang disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas. Kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di mana iaitu Bani Quraizah dan Bani Nazir selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku yang tertawan oleh suku lain, sebagai contoh oleh suku Aus, sekutu Bani Quraizah atau suku Khazraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Sadaqallah. Terima kasih Kak Ti. Terima kasih semua. Jumpa besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so Nasir sambung Nasir. Sambung insyaAllah. Ya. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Terjemahan 86. Mereka ialah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. 87. Dan kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami sesuli setelahnya dan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putera Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Roh Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu kepada tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, iaitu sebahagian kamu dustakan dan sebahagian yang lain kamu bunuh. 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tapi hanya sedikit bilangan mereka yang beriman. Okay, bos. Oh, mute tu. Okay, bos baca bos. Bos baca dulu. Baca lah. Sampai ayat 90. Ayat 90. 8 lagi. Ayat 8-9. sampai ayat 90. Walamma. Sampai Muhin. Habis je satu muka surat. Sampai ayat 93. Ya. Okay, lepas tu sambung ngapau surat 15 dengan hasil surat 16 lah. Ya, boleh. Sempat kita 27 lagi kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Terjemahan 89. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, Al-Quran yang juga mengajarkan tauhid yang diajarkan di dalam Taurat. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka Allah melaknat orang-orang yang ingkar. 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurniaannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Mereka murka pertama kerana membangkang kepada Musa alaihissalam dan murka kedua kerana mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang turunkan Allah, iaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang turunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? 92. Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak lembu sebagai sembahan setelah kemergiannya dan kamu menjadi orang-orang zalim. 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil kamu dan gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang kami beri kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak mentaati, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak lembu kerana kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Okay, Pau?
Okey. 15. 15. Saya baca separuh, lepas tu Nasir baca separuh nanti kan saya. Boleh lah, semua je lah. Satu muka surat lah. Satu-satu je. Kita ada masa apa? Ada masa ya? Kalau baca dua boleh. Macam tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُؤَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Terjemahan 94. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang yang lain, maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang juga jika betul kamu orang-orang yang benar. 95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka.
dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. 96. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan di dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. 98. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. 99. Dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. 100. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Sadaqallahu azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Terjemahan 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Padahal mereka tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagimu. Sebab itulah janganlah kafir. Maka mereka mempelajari daripada keduanya, malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. 103. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala daripada Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Raina bermaksud Rohina. Raina bermaksud perhatikanlah kami. Tetapi orang-orang Yahudi bersungut mengucapkannya sehingga yang mereka maksudkan iaitu Ra'unah, yang bererti sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar Ra'ina dengan Unzuma yang sama maksudnya dengan Ra'ina. Tetapi katakanlah Unzuma dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. 105. Orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan daripada Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah pemilik kerajaan yang besar. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Ada gangguan juga sikit, Pau. Ada gangguan lagi? Tak tahu kalau orang ni tak dengar. Saya dengar macam hujung-hujung bunyi. Ada komen ke Ji? Tajwid? Tajwid ada sikit. Tadi malam saya ada ikut satu apa nama ni, kita panggil pengajian tajwid tu. So banyaklah komen, especially saya boleh relate dengan apa kita baca hari ni. Satu bila wakaf tu kan, tadi saya tengok yang muka surat 15 tu, bila kita wakaf tu, contohnya ayat yang ke-96 tu kan, bima ya'malun tu kan. Satu lagi
ayat yang ke-98 tu lil kafirin kan. Tu ayat 99 tu ayat 90 fasiqun tu kan. Atau ayat 100 tu la yu'minun kan. Jadi banyak kesilapan tajwid bila kita masukkan nun tu lebih awal. Boleh faham tak? Kita masuk tu lebih awal kan. Contohnya bima ya'malun bawa masuk nun kan. Kita masuk ya'malun terus. Waw tu macam ketinggalan, hilang sifat dia. Ya'malun gitulah. Tadi saya perhati ada juga bab silap kat situ. Ya'malun, satu lagi lil kafirin. Tapi fasiku tu okey. Fasiku tu jelas bunyi waw, nun akhir. Puasa tak faham? Betul, Teraji cakap tu memang betul. Jadi itu kita panggil waqaf yang kita ada banyak, yang kita banyak buat silap lah. Sebab kita waw tu dengan waw tu kita tak sebut dia jelas. Kita just masuk nun terus. Tapi ada bunyi lah. Ya'malun gitu. Tapi sepatutnya dia bunyi ya'malun. Bawa sambung nun kan. Dia ada istilah ke Ji wakaf tu? Ada sebutan wakaf apa? Tak ada. Ni wakaf ma'arid li sukun ni. Ma'arid li sukun. Sukun sebab ada nun tu. Jadi dia jadikan 2, 4 atau 6 harakat ni. Tapi dia punya hukum tu, waw tu ada tanda dhammah tu kan. Dua-dua tu akan jadi panjang, jadi 6 harakat lah kalau kita baca 6 tu kan. Ma'arid li sukun kafirin. Itu yang saya notice lah daripada apa yang saya belajar malam tadi. Dan juga yang last page tu kita punya sebutan lah, sebutan macam tak berapa tepat lah huruf kaf tu. Huruf kaf. Satu lagi kesilapan ramai orang ialah huruf ain tu dia tak berapa masuk, dia bunyi alif lah. Tapi hari ni okey lah saya dengar. Dia tapi ada bunyi tapi tak kuat sangat lah ain tu. Dia bunyi kadang-kadang ada bunyi macam alif sikit lah. Lain pada tu okey lah saya rasanya. Cuma sal tadi awal-awal tadi tu ada yang arti tegur tu kan sum. Patutnya punya sum, dia kena keluar lidah kan. Sum. Apa lagi? Lepas tu yang qol-qolah tu kan, tapak tadi. Yang tu je lah, basically tu je lah yang saya belajar malam tadi, yang kita sebut benda-benda tu kita dah biasa, jadi kita nak jadikan dia betul kata bit tough lah sebab kita dah biasa kan. Nak kena orang tegur, nak kena orang barulah kita boleh ingat balik. Lain pada tu banyak. Lain pada tu apa yang hati Nasir dengan Pop? Okey, muka surat 16. Okey. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Wa ma hum bidharri. Maknanya macam Cik Nasir baca tadi, bidharri. Dia tak boleh lama. Bidharri nak terus masuk. Bidharri. Ya. Ni kita panggil apa hukum ni? Kita panggil pada nama hukum ni, dia 6 harakat ni. Kita panggil apa dah? Tajwid dia. Apa-apa ingat ni? Ingat lagi apa arti? Mat apa kita panggil ni? Ingat mak aku. Dia ada sabdu tu kan. Dia ada sabdu tu. Lepas tu ada mat panjang tu. Mat apa dah? Kita jawab. Buat kita jawab. Buat kita ya. Dia ni macam kuat, tebal, dia kena kuat lah sebab dia dalam harakat dia ada syaddah tu atas ra, atau ada mat yang panjang tu.
Jadi memanglah dia kena baca 6 harakat. Dia punya 1-6 Tuan Haji. Lepas tu dekat huruf tu kita kena lama. Bibori tak boleh. Maknanya kita terus masuk. Bibori nabi. Dia tak boleh gantung situ kan. uh, Mat lazim kalimi mustaqol. Ya. Mat lazim kalimi mustaqol. Bidari. Kan? Lazim kalimi mustaqol. Okey, Ataupun, muka surat 15. Lazim kalimi mukhaffaf. Ayat 1. Muka surat 15 daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada bawah 6. Yang kau baca tadi wajib rilawamika, kan? Bukan ke sini kita kena 4 harakat. Wamika. Betul. Kan, tapi kau baca 2 harakat. Saya baca dengan bacaan 2 harakat tadi. Oh, kau baca 2 harakat. Bacaan 2 Okey, harakat. okey. Okey, hati. Macam kes tadi kan, Tori. Dia ada beza dengan Fatihah tu. Wala Toli. Ya. Waladhdallin. Sama. Ya. Wow. Sama lah. Sifat huruf konsep yang sama. 102. Mak lazim kalimi musaqqal. Ya. 102. Ya, juga sama lah tu. Semuanya nak bezakan dia punya nama tu. Pronoun dia tu. Sebutan. Kalau tolin. Mak lazim kalimi mustaqal. Dinamakan mak lazim kerana lazim mesti adanya sukun selepas huruf mat ketika wasal dan wakaf, dan semua imam al-Qur'an melazimkan dibaca dengan kadar 6 harakat. Ad-dalu haqqah dawat hadini dalam mak lazim kalimi mustaqal. Mak lazim kalimi mukhaffaf, ya al-an lain, bukan dia mak lazim kalimi mustaqal, betul lah. Kalau mak lazim harfi dia huruf, ini kalimah lah ni. Mak lazim harfi mukhaffaf. Betul lah, mak lazim kalimi, mak lazim, lepas tu kalimi dia punya kalimah mustaqal, sebab huruf sukun selepas huruf mat tersebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Idgham ke huruf tadilah huruf ra tu kan. Itulah mak lazim kalimi mustaqal, itu dia punya nama hukum tajwid tadi. Okey. Kalau kita tak nak confuse, mak lazim kalimi mukhaffaf ni, kalau dia ada dua kan, mak lazim kalimi mustaqal dengan mak lazim kalimi mukhaffaf. Kalau mukhaffaf ni ada dua je dalam Quran. Surah Yunus ayat 51 dengan surah Yunus ayat 91. Dia beza. Al-an itulah. Dia tak ada sabdu. Tak ada sabdu. Tak ada satu. So itu je beza dia. Tapi yang lain maknanya asal yang lain mak lazim kalimi mustaqal lah. Mustaqal ni ada sabdu kan. Nampak sama. Yang tak ada sabdu ni mak lazim kalimi mukhaffaf tu kena baca 6 harakat juga. Benda yang sama walaupun kan? dia tak ada sabdu. Walaupun tak ada sabdu, tapi ada dua je. Okay. Ni dalam exam keluar ni selalunya. Exam. Test. Mana Yang Haji belajar test kat je? Ya. Yang Haji belajar test kat Ada, kena ada. Tulisan ada panggil hariri apa ni kan, dengan Syafawi. Test ni.
Kena ingat dia punya apa nama ni kalimah satu. Okay. Alhamdulillah. So lagi 9 minit untuk urusan tadabbur kita. Tadabbur tu tadi ayat tu kan yang dia tertarik dengan cerita-cerita masa kita sekolah-sekolah rendah dulu kan. Sekolah rendah tu yang sihir yang malaikat ajar ke syaitan ajar ya dua orang ni. Apa nama tu dia punya Harut Marut. Harut Marut tu Harut Marut tu malaikat ke? Malaikat. Dia ajar sihir ke apa? Dia tak ada niat nak ajar sihir. Lepas tu Tapi itu adalah sihir lah kan. dia ajar macam mana nak pisahkan suami isteri ke macam mana? Ya, itu ayat dia. Dia bagi ayat apa? Itu tak, kalau kat sini saya dalam pelajaran ilmu saya memang tak ada lah untuk ayat ni digunakan untuk pisah suami isteri. Tak ada lah. Dalam urusan pisah suami isteri pun tidak dibenarkan, melainkan ada tu dia kalau melanggar syarak, so tak boleh lah baca ayat pisah tu. Tapi baca ayat pisah tu memang kasar gilanya. Saya ada ditugaskan untuk buat urusan pisah tu. Saya dia orang tunggu nak ambil air je. Dia punya ayat dia memang jahat punya ayat lah, macam babi tu, perkataan babi semua disebut macam tu. Oh, tu dah masuk ayat Melayu lah tu. Dia panggil doa, dia panggil doa lah, dia panggil apa, panggil ruqyah, doa pemisah lah. Tapi doa tu pemisah tu tak dibenarkan untuk urusan yang sepatutnya kalau itu melanggar syarak tak boleh benarkan lah. Dia Harut Marut ni kepakaran dia dalam bab-bab macam tu je. Tapi yang saya faham, syaitan ni berjaya mencuri. Berjaya mencuri sihir tu daripada malaikat Harut Marut. Lepas tu dia mengajarkan kepada orang untuk memisahkan suami isteri. Lepas tu sebagai kifarah kepada perbuatan Harut Marut tu, sekarang ni dia tergantung di langit. Menunggu hari inilah kepembalasan. Maknanya dia hidup tergantung lah sekarang ni, Harut Marut ni. Harut Marut tu malaikat ke apa? Malaikat. Dia kan berbilion juga malaikat kan. Jadi dia sebahagian daripada dia lah yang nama Harut Marut tu. Tapi malaikat yang kita nak ingat Harut Marut tak masuk dalam tu ke? Tak masuk dalam Tak list, masuk. tak masuk dalam list kan? Ya, kita wajib 10 tu je, ada lagi yang banyak lagi yang lain. Ini zaman masa Nabi Musa, Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kaum Yahudi kan? Kira. Mana dia bezakan kaum Yahudi dengan musyrik tu? Yahudi tu lagi jahat daripada orang musyrik Ya. Musyrik Tengok ayat 101 tu. Bila Rasulullah turun membawa Al-Quran, dia apa maksud dia tu je? Dia apa ni, melemparkan kitab Allah tu yang ni Taurat ke belakang punggung. Mana dia tinggal ke belakang ke apa? Dia buang. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul daripada Allah membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang. Seakan-akan mereka tidak mengetahui, tak faham. Macam menyuruh kan, buang ke apa? Tahu lah. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Musa. Musa. Lepas tu kitab Zabur pada Nabi Daud kan. Mana Taurat dan Zabur ni orang Yahudi kan. Ya. Lepas tu kitab Injil kepada Nabi Isa. Isa pun consider orang Yahudi juga kan. Ya. belakang punggung seolah dia susuk lah maksudnya. Susuk So, macam lah, ambil Quran tu tak belakang tak ada. Macam tu lah konsep dia. Kalau dari segi ayat perkata ni lah. Kalau ikut pada perkata ni. Melemparkan kitab Allah tu kitab apa? Kitab Quran ke? Taurat. Taurat dah. Mana Taurat tu dia susuk, dia sembunyi belakang dia. Ya. Kalau dekat perkata ni tak adalah perkataan melemparkan tu. Dan sembunyi, datang mereka Rasulullah daripada sisi Allah yang membenarkan musaddiqul lima pada apa Taurat ma'hum yang bersama mereka melempar nabaza fariqun, melemparkan segolongan dari orang-orang yang diberi kitab Taurat. Jadi orang-orang Yahudi sekarang ni dia beramal apa ya?
Kalau kita ke Israel tu, kalau macam baru ni apa ingat tak yang termasuk yang ada makam Daud, Nabi Daud mengaji tu. Daud sekarang ni Israel dah ambil alih dah, dia panggil David tu, Temple of David tu. Dalam tu dia baca kitab dia. Kitab apa dia baca tu? Kitab Taurat ke kitab Zabur ke? Ke kitab apa lain? Dia bunyi macam Quran juga bunyi Quran. Ha? Ya. Rasa kitab Tapi dia Taurat ke apa? Tak tahu lah. Yang menghampiri Al-Quran Taurat kan? Ha? So dia baca Taurat menghampiri Al-Quran. Dia punya tulisan tu bukan tulisan bahasa Arab lah, tulisan dia pelik-pelik sikit lah. Dia punya tulisan tu macam Greek pada juga. Hebrew Hebrew lah. Tapi bila dia baca tu dengan lenggut kepala dia macam dia. Sama macam orang Islam mengaji, sama. Kalau kita dengar dekat YouTube kan, bacaan dia lebih kurang. Maksudnya bukan lebih kurang, dari segi dia panggil taranum dia. Taranum dia lebih kurang. Taranum lagu-lagu. Itu Taurat bukan Zabur ya. Zabur hanya pada Nabi Daud kan. Taurat kepada Nabi Musa ya. Tu mana satu lebih besar, lebih banyak orang pakai. Taurat, Zabur, Injil, Furqan. Injil tu Bible kan. Actually the Furqan tu zaman kita ada baca sebelum ni, Nabi Musa pun disebut Furqan juga kan. Furqan. Taurat, Zabur. Ada surah Al-Furqan. Taurat tu Torah kan ni panggil Torah kan. Torah. Yang Zabur tak tahu apa benda. Inggeris panggil apa? Zabur. Torah. Banyak lagi benda nak kena tak tahu. Yalah. Ada asbabun nuzul ayat 102 ni. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan ni, ada asbabun nuzul dia. Ibnu Syah bin Hausyab menerangkan, orang-orang Yahudi berkata, lihatlah Muhammad, ia mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Ia mengatakan bahawa Sulaiman adalah Nabi seperti para Nabi yang lain. Padahal Sulaiman adalah penyihir yang dapat mengenderai angin. Kemudian Allah menurunkan kedua ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Orang Yahudi fikir Nabi Sulaiman tu bukan Nabi. Nabi ni penyihir. Okay. Tapi teknologi tu akan digunakan balik kan zaman Dajjal besok. Itu yang dia orang bersiap sedia nak mencari semua harta karun, buku-buku Nabi Sulaiman semua tu, kitab. Kalau mengikut kefahaman dia orang, bawah Baitul Maqdis tu lah adanya. Dia bagi apa, yang kotak tu apa nama? Kotak tu. Apa dah. Nak kotak tu sangatlah tu. Ya. Kotak tu. Kalau kita tengok kan Nabi Allah Sulaiman, keupayaan dia mengenderai angin tadi kan. Zaman Dajjal besok dia kuasai juga ilmu tu. Okay. Alhamdulillah, seminit lagi. Dah habis. Kejap je. Adakah nak sambung lagi tutup majlis? Macam mana? Boleh kot bang, tutup bang. Alhamdulillah, kita tutup majlis dengan baca doa tilawah. Okey. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wahdahu al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima Terima kasih kasih. semua. Jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bos. Okey, Pak. Ini kerja. Okey, jalan. Saya punya Timmy, bos.